Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir bika min khairin. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengurus majlis yang saya muliakan, Presiden dan Persatuan Pelajar Perubatan, semua yang hadir, sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada malam ini. Saya minta maaf. Jalan Jen. Baik. Jadi hari ini insyaAllah kita akan bincang berkenaan dengan tarbiyah rububiyah dalam bentuk generasi berwawasan dan kerja yang kedua konsep amal Islami. Hadirin mati Allah Ta'ala sekalian, dalam Islam ada 3 elemen penting untuk kita membina jati diri kita sebagai seorang Muslim. Yang pertama syariah. Yang kedua, pertama sekali adalah akidah. Yang kedua adalah syariah. Yang ketiga adalah al-amal. Al-amal. Amal ini maksudnya ruhi. Jadi dalam hadis Nabi SAW, hadis Sayyidina Jibril radhiyallahu anhu yang mengumpulkan ketiga-tiga elemen tersebut, hadis yang masyhur, ini hadis Sayyidina Jibril radhiyallahu anhu yang kita selalu baca dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kedua, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yawmin iz tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi as-siyabi shadidu sawadi asy-sya'ri aw asy-sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila akhir hadis. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa satu hari Sayyidina Jibril datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Jadi datang Sayyidina Jibril bertanya 3 soalan yang penting kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan itu dijawab oleh Sayyidina Jibril sendiri. Dia tanya, dia sendiri yang membenarkan. Sebab tu Sayyidina Umar kata, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia sendiri tanya, lalu dia pula yang membenarkan. Dari dia dah tahu lah apa yang ditanya tadi. Jawapannya dah diketahui. Kecuali yang ketiga. Soalan ketiga yang ditanya oleh Sayyidina Jibril, dia tidak jawab. Yang lain semua dia jawab, sadaqta. Ya tak? Kalau buka dalam kitab Matan Arba'in, bila soalan pertama ditanya, man Islam? Maka Nabi menjawab, Islam itu apa dia? Kemudian dia jawab, sadaqta. Benar, ya Rasulullah. Waktu Sayyidina Umar kata, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia tanya, betul dia pula benarkan. Dari dia dah tahu. Soalan kedua, wamal iman? Bila Nabi jawab, iman itu apa dia? Maka Sayyidina Jibril jawab, sadaqta. Tak. Baik, soalan yang ketiga, bila Sayyidina Jibril tanya, mal ihsan? Maka Nabi jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Baik, adakah Sayyidina Jibril menjawab sadaqta? Tak. Sayyidina Jibril tidak jawab sadaqta. Kenapa? Karena Sayyidina Jibril tidak sampai peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, dari walaupun sebahagian ulama menyatakan bahawa ini menunjukkan boleh seseorang yang mafdul mengajar yang fadil. Maksudnya orang yang lebih tinggi kedudukan diajar oleh orang yang lebih rendah kedudukan daripada Sayyidina Jibril datang. Sebab Nabi sebut pada akhir hadis, Nabi kata apa? Hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Itu Jibril yang datang mengajarkan agama kepada kamu. Maksud Sayyidina Jibril datang dan mengajar. Tapi ajaran tadi dalam bentuk soalan. Tak. Jadi ini ada sebagian ulama berpandangan kata boleh orang yang mafdul. Mafdul maksudnya yang kurang kedudukannya,
berbanding dengan fadil yang tinggi kedudukan. Ini Nabi SAW boleh untuk menurunkan kedudukan dia mengaji dengan orang yang lebih rendah kedudukan daripada. Tapi dalam hadis ini juga menunjukkan ketinggian Rasulullah SAW. Kenapa? Pada Sayyidina Jibril bila sampai peringkat mal ihsan, Sayyidina Nabi jawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Kamu beribadah kepada Allah seumpama Allah kamu melihat Allah Ta'ala. Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu, kalau tak mampu tengok, fa innahu yaraka, semuanya dia melihat kamu. Nah, ini maqam muraqabah dia. Maqam pertama maqam musyahadah, melihat Allah Ta'ala. Maqam kedua dipanggil maqam al-muraqabah, maksudnya merasakan Allah selalu memerhatikan kita. Baik. Jadi bila dua soalan jawapan itu diberikan oleh Rasulullah, ada Sayyidina Jibril jawab sadaqta, tak jawab. Kenapa? Karena Sayyidina Jibril tidak sampai peringkat Nabi SAW. Karena maqam musyahadah tidak ada bagi Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah melihat Allah hanya Nabi SAW. Fi hadil hayati, dalam hal hidup Nabi pernah melihat Allah Subhanahu wa taala secara jaga. Ketika bila Isra dan Mi'raj. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam keadaan yang Allah tidak bertempat, Allah tidak berbentuk, Allah tidak berjisim. Jadi dilihat oleh Nabi SAW, yang mana bila Nabi langkah tempat tersebut, yang bila Nabi langkah untuk masuk ke dalam Sidratil Muntaha, tempat yang terakhir, bila Nabi Sayyidina Jibril kata, "Aku sampai peringkat ni saja wahai Muhammad, tak boleh langkah lebih pada." Maka kata Sayyidina Muhammad SAW, "Ayatrukul khalilu khalilah." Adakah kekasih akan meninggalkan kekasih selepas jauh perjalanan bersama? Tempuh punya jauh dari ini. Kita datang daripada Makkah Al-Mukarramah sampai ke Madinah, sampai ke Bukit Turusina, sampai di Baitul Laham, sampai di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di Baitul Maqdis, kemudian naik pula ke langit, ketuk pintu langit pertama, kedua, ketiga, sampai yang ketujuh, jumpa Nabi-Nabi dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang kamu nak tinggalkan aku? Kata Sayyidina Jibril AS, "Ya Rasulullah, kalau aku langkah tempat ni terbakar." Maksudnya dia kata Nabi kuat. Kekuatan badan Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Ta'ala berbeza dengan kekuatan badan para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam riwayat menyebut, kata ada 600 sayap. 600 sayap Sayyidina Jibril AS. Setiap sayap ada warna lain-lain. 600 sebelah kanan, 600 sebelah kiri. Ada 300 belah kanan, 300 belah kiri. Setiap sayap warna lain-lain. Nampak? Dah warna lain-lain. Kita tahu warna Stadler. Itu lima warna. Itu buat paling banyak hari. Campak daripada tak tahu dah warna apa. Dia 600 warna. Cantiknya Sayyidina Jibril AS dan kuatnya tubuh badan Sayyidina Jibril. Jibril kalau dia jokah, tahu jokah? Kalau dia tempik dalam satu kawasan, hancur kawasan tersebut. Ini kekuatan Sayyidina Jibril AS. Nampak? Kalau dia pusing satu kampung, satu negeri, boleh terpusing negara tadi. Boleh apa ni? Terbenam di bawah, kemudian naik air ke atas. Jadi macam kau sarung. Itu saja. Dia boleh buat, maksud dia kuat sungguh. Tapi bila sampai peringkat itu, tak lepas dia dengan Nabi SAW. Jadi bila tanya soalan tadi, Sayyidina Jibril tidak mampu jawab. Sadaqta. Nampak? Jadi kata Nabi SAW mengetahui perkara yang tidak diketahui oleh Jibril AS. Baik, jadi dalam hadis yang ketiga tadi, hadis yang dalam yang dikatakan al-ihsan. Ihsan itu yang diambil perhatian oleh para ulama. Ada seorang ulama daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad daripada Syria, mengarang sebuah kitab, 2 jilid kitab ini. Satu kitab tebal-tebal ni. Kitab tersebut mensyarahkan hadis Sayyidina Jibril AS. 2 jilid. Satu jilid bincang bab rukun Islam. Dekat-dekat nak habis rukun iman. Kemudian masuk ihsan. Ihsan inilah yang dimaksudkan dengan al-tasawuf. Faham? Jadi bila masuk tarbiyah ruhiyah dalam membentuk generasi ini. Tarbiyah ruhiyah ni apa dia? Ruh ni dalaman. Nampak? Jadi nak tarbiyah bahagian dalaman. Tarbiyah bahagian dalaman, ada orang kadang-kadang dia takut bila dengar nama tasawuf. Dengar tasawuf jadi ketat. Tak lutut. Dia kata, apa tasawuf ni? Tasawuf ni banyak takdir ni.
kita kalau dengar orang cerita kata tasawuf ni tak betul, orang-orang sufi ni orang-orang yang tak kenal dari segi syariat lah, apa semua, buat tambah-tambah rukun dalam agama. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Siap. Patut hentak tasawuf. Buku tasawuf tak kenal apa semua sekali. Tapi bila sebut kita perlu ada tarbiyah ruhiyah. Tak apa. Atau boleh dengar pula. Ni orang panggil orang bodoh. Faham tak? Jadi dengar nama takut. Tapi tukar nama sikit, okey, tak ada masalah. Jadi itu boleh pakai. Padahal sebenarnya sama aja. Sama sahaja. Dua-dua tu intipatinya sama. Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Sebab tu saya cadangkan antara kitab yang elok untuk kamu buat kajian dan kamu baca. Kalau mampu untuk buka kitab bahasa Arab, baca kitab Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah karangan Syekh Sa'id Hawa. Kitab ini sangat baik untuk dibaca, dan kalau mampu untuk faham elok apa yang diterangkan oleh Syekh Sa'id Hawa. Syekh Sa'id Hawa ni adalah guru kepada para ulama kita, khususnya dalam gerakan Islam di tanah Melayu. Yang belajar di Madinah Al-Munawwarah, contoh seperti Tuan Guru Haji Abdul Adi Awang, Guru Haji Hadi Awang, belajar dengan Syekh Sa'id Hawa secara khusus. Nakib dia dalam usrah Syekh Sa'id Hawa. Jadi Syekh Sa'id Hawa ni ulama besar dalam ilmu Islam, bukan hanya dalam gerakan Islam, tapi juga pakar dalam bidang-bidang yang lain. Dia ada kitab Asas fi Tafsir, Asas fi Sunnah, dan kitab yang banyak dalam berbicarakan berkenaan dengan kalamullah, kalam Nabi SAW, dan orang yang sangat pakar dalam ilmu tasawuf. Nampak? Jadi seolah-olah Syekh Sa'id Hawa tulis kitab ni untuk memberikan panduan kepada orang-orang yang nak berjuang di jalan Allah Ta'ala, jangan salah gunakan tasawuf. Kadang-kadang orang ni bila kata dia sebut tasawuf, bagi dia tasawuf adalah suluk, duduk seorang-seorang tak keluar di mana. Tasawuf adalah tidak terlibat dengan politik Islam. Tasawuf adalah orang yang mana duduk dalam kelompok dia, kemudian berseronok dengan diri yang dia ada. Tolak pula orang lain yang nak berjuang jalan Allah Ta'ala dalam perjuangan, dalam politik dan sebagainya, maka ditolak terus. Kata apa ni tasawuf kau tak ajak begini ni. Kita tasawuf kena uslah duduk dalam hutan. Itu tak mungkin. Itu bukan tasawuf yang diajarkan. Allahumma salli ala sayyidina. Ada peringkat masing-masing. Setiap zaman dia ada ujian masing-masing. Ada zaman yang perlu ketika tersebut orang yang mana nak membina ruh dia, maka dia perlu untuk lari dan duduk di gunung-gunung. Jangan nafikan perkara tersebut. Kita baca kitab-kitab, kita pergi kata pula kat ulama, apa pergi lari duduk atas gunung? Nampak? Pergi berzikir atas gunung, buat apa kata? Tinggal masyarakat. Kita tak duduk zaman tersebut, kita duduk diam cukup. Nampak? Kalau ikut zaman lah, ni elok duduk atas gunung daripada masuk buat parti baru. Nak kata orang. Baik. Jadi itu maksudnya nak faham betul. Jadi lebih baik kita duduk atas gunung pada zaman itu, daripada kita menyebabkan berlaku pecah belah, menyebabkan berlaku jadi pening kepala orang, tiba-tiba jadi negara Kristian pula lepas ni. Takkan pening orang. Jadi semua benda macam ni menyebabkan orang-orang macam ni perlu untuk menilai kembali dan duduk semula seorang diri, kemudian dia bincang elok-elok, cek balik peribadi dia. Betul ke perlu buat ni? Buat lah. Ini penting tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah ni untuk apa? Untuk nak kuatkan jiwa. Kerana manusia bukan hanya kuat dalam bentuk badan dia saja. Kita kalau nak makan, ya kita kena ada nasi. Nasi saja tak sedap kalau tidak ada lauk. Tak. Jadi kena ada lauk, makan sekali semua, baru dah sedap. Lauk saja tak jadi kalau tak ada ulam. Sebab ulam dia akan menyebabkan jadi lagi seronok makan nasi tadi. Rasa macam terbang sini makan nasi. Dia sedap sungguh makan. Jadi gabungan semua tadi ni, itulah jiwa kita. Jiwa kita ni maksudnya tak cukup dengan pembinaan satu bahagian saja. Ada orang kadang-kadang dia sibuk dengan pembinaan tubuh badan dia yang nak bagi jadi hebat kuat ni, masuk gym. Buat badan tu dia betul-betul. Makan pula suplemen 2 minggu kan. Lepas tu terus badan berketak.
Tapi kalau sentuh, lembek nak pun. Kerana makan selipun kuat kan. Baik, ala kulihat. Sebab apa? Sebab dia seronok dengan luaran dia. Bila orang tengok, dia pakai baju ketat, dia jalan pergi ke kuliah. Maka bila anak dara tengok, orang pakai tengok, tu dia badan, Masya Allah, dia seronok dengan. Ada orang yang tak penting benda-benda tersebut. Bagi dia, pembinaan badan ni tak ada masalah apa. Yang penting dalaman. Dalaman yang penting. Badan kurus, muka cengkung, tak ada apa. Buat apa tu? Jadi bila ada apa pun tak ada. Tapi kalau kata disuruh letakkan di bahagian hadapan dalam peperangan, kadang-kadang boleh jadi yang kurus tak ada apa tadi tu. Hak tu lagi berani daripada yang badan ketak-ketak tak mampu ni. Badan ketak dan angkat pedang tak dapat. Angkat senapang lari takut belakang. Hadapan awet berani. Depan musuh, Allah. Tak apalah, pergi dulu lah. Suruh pergi dulu. Ni apa dia punya perbezaan di mana? Bukan di luaran kita. Perbezaan dia di dalaman kita. Dalaman. Nampak tak? Di dalaman ni lah yang dibina oleh Nabi SAW kepada para sahabat Nabi SAW. Jadi pembentukan ruhiyah, pembentukan dalaman rohani yang dibina oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat menyebabkan para sahabat ini tidak mampu ditakuti oleh mana-mana pok sekali. Waktu tu, karena tu kalau kita baca dalam kitab-kitab sejarah, para sahabat Nabi yang pergi bertemu dengan Hercules, dalam bahasa Arab ini Herakla. Ada 2 orang sahabat pergi jumpa dengan Hercules untuk hantar surat Nabi SAW. Sampai di Rom, yang turun untuk bertemu dengan 2 sahabat ni adalah gerombolan tentera, battalion turun sekali dengan General Troy. Tambah ya tu. Aku tak tahu nama dia kan. Cuma general paling ganah lah waktu tu. Pakai turun kan, dan pakai cawat pendek tu kan. Dalam filem itulah. Pakai cawat pendek, lepas tu baju perang. Nampak kemah lah. Turun jumpa dengan 2 sahabat ni. Dia berkata, bagi surat kepada kami saja, cukup. Kami akan hantar kepada Raja kami, Maharaja Rom, Hercules. 2 orang sahabat ni kata apa? Kami datang jauh-jauh bukan nak jumpa hamba kan. Kami main jauh-jauh, dia nak jumpa Hercules tu. Jadi kami nak jumpa juga. Sebut gitu ya. Ketak lutut balon general. Takut nak ngomong. Tu bukan cakap apa lagi, tu pula pegang gitu. Tu baru cakap. Ni orang bagi kesan daripada tarbiyah. Kesan daripada tarbiyah ruh. Sebab tu ruh. الحسبات اللي حضرتك بتحطوها تحت بتعطلني على ان انا اركب عربي. كذا مره كلمت الناس في الموضوع ده وبرضه مفيش فايده. Masif. Motor. يا اخي ده مشكله بقى. دايما عليك. Kita untuk baik, masuk kepada bab kita. Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pembentukan ruhiyah yang kita nak bincang pada hari ini bukan sebabkan kita nak suruh bina ruhiyah, nak orang takut dengan kita. Tak. Bukan nak suruh kita bina ruhiyah banyak zikir, banyak kita buat benda yang akan dicadangkan oleh Syekh Sa'id Hawa, yang dicadangkan dalam Tahajjud. Apa bentuk tarbiyah ruhiyah yang patut kita buat untuk kita kuatkan roh kita ni. Nak bagi orang gerut dengan kita, nak bagi orang hormat dengan kita, bukan itu tujuannya. Kalau tujuan kita yang tu, maksudnya kita telah lari tujuan kita daripada maksud yang sebenar. Jadi kita beribadah untuk mendapat hikmah dia saja, bukan untuk dapat rohul hikmah. Jadi kita buat satu benda untuk dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain-lain tu adalah satu advantage kepada orang yang melakukan dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan beri satu kelebihan kepada dia. Sama ada akan dipandang mulia oleh orang, dikasihi oleh manusia dan sebagainya.
disebabkan amalan yang dia lakukan. Tapi bukan itu tujuan asal kita. Bukan itu tujuan asal kita. Karena kalau itu tujuan asal kita, maka tidak ada guna dipanggil tarbiyah ruhiyah. Atau kita panggil tarbiyah. Tarbiyah ni maksudnya didikan. Jadi kita mendidik jiwa kita untuk melakukan satu benda tadi hanya kerana Allah Ta'ala. Yang ini yang payah. Yang payah untuk kita amalkan. Sebut senang di mulut. Kita kata kita nak buat tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah kita akan zikir sehari beberapa ratus kali. Quran kena baca banyak mana. Abang dah siap-siap. Kita susun elok dalam jadual kita. Tapi dalam hati kita ikhlas tidak ada. Maka waktu ketika sebut rugi habis semua, haba'an mansura. Dia akan jadi macam debu-debu yang berterbangan. Maka amalan kita rugi kerana tidak ada keikhlasan. Jadi ikhlas sangat penting dalam pembinaan tarbiyah ruhiyah. Karena tu bila Nabi ditanya kepada Sayyidina Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Mal ihsan?" Maka Sayyidina Nabi SAW menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Maksudnya seolah dia meletakkan, baginda Rasul meletakkan beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Bayangkan kita tengah sembahyang, tiba-tiba lalu depan kita seorang alim yang kita hormati. Adik-beradik kita, ada mak ayah kita. Mak kita, ayah kita ni orang yang alim, yang berti berkenaan dengan solat dan sebagainya. Kita tengah duduk sembahyang ni, mak kita duduk di depan, dia duduk tengok kita sembahyang. Macam mana perbuatan kita waktu sembahyang? Selalunya sembahyang 2 minit kan? Hari ni 10 minit. Lama sikit. Sungguh tengok ke tempat sujud. Rokok pun Allah. Selok kan? Mak tengok. Ini pesan balik Mesir ni. Dia duduk dalam bilik, dia tutup pintu, dia sembahyang. Tadi 10 kosong pun, buat kosong sebenarnya. Buat tak kosong. Dia letak 10 minit, jadi 9. Cepat suruh sembahyang. Dengan ilmu dia. Jadi dia kata apa? Jadi nak buat kata apa ni? Nak buat kata, bila sembahyang depan orang yang kita sangat hormati, maka kita akan jaga dah rukun-rukun dan juga syarat-syarat dalam sembahyang itu. Jaga. Ini yang Imam Ghazali sebut. Nak tengok ikhlas ke tidak seorang ni dalam melakukan amal ibadah, dia sembahyang depan orang dan sembahyang depan lembu sama. Depan lembu lalu depan dia. Dia sembahyang sama macam tu. 10 minit tu. Tetap lama walaupun lembu berhenti tengok. Dia sembahyang. Tetap sembahyang dalam keadaan yang rukun dan juga syarat-syarat tadi lengkap. Seperti mana dia sembahyang di depan seorang yang alim. Ini baru betul ikhlas. Tapi kalau kita bezakan di antara binatang yang tidak boleh bercakap dengan binatang yang boleh bercakap, yang boleh berfikir, yakni manusia. Betul tak manusia binatang? Betul tak? Manusia ni binatang betul tak? Binatang yang boleh berfikir. Betul tak kan dalam ilmu mantik? Kalau kita mengaji al-insan hayawanu an-natiq. Manusia adalah haiwan yang natiq. Natiq maksudnya yang boleh berfikir. Haiwan kan kita ni. Kita tak mengaku haiwan. Kalau dia tu benda ni saya tak biar. Baik. Dia nampak tak? Ni terbiasa macam. Baik, kita buka surat tu. Tak mau syarah banyak-banyak. Syarah banyak lah tu. Baik. Kalau buka dalam definisi senang kan? Tak panggil saya apa ni? Dia baca sendiri kan tu? Pasal Melayu kan? Senang senang sembang lah tu. Berapa yang payah tu? Tak apa lah. Ala kulihal, kita tak mau tengok berkenaan dengan tarbiyah atau apa dia, kita tengok tarbiyah tu. Tarbiyah ruhiyah. Apa itu definisi tarbiyah ruhiyah? Saya baca dulu. Saya baca. Kalau tengok di sini dia kata apa? Jika sekiranya tarbiyah imaniyah bermaksud usaha ke arah menguatkan lagi keyakinan dalam hati setiap individu dan jemaah terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah, maka tarbiyah ruhiyah pula adalah merupakan lanjutan kepada tarbiyah imaniyah.
Iaitu satu usaha ke arah menguatkan lagi hubungan di antara wujdan insani dan pencipta, yakni Khaliq. Sehinggalah seorang itu mencapai satu peringkat makrifah ruhiyah. Bahasa. Maksudnya ini semua main bahasa lah ni. Allah kata apa? Bila mana seorang ada sampai peringkat tarbiyah iman dia yang sangat tinggi, maka masuk peringkat yang kedua, dia akan tarbiyah berkenaan dengan ruh dia pula. Jadi sebab tu kalau sebelum masuk ruh, kena tambah iman dulu. Jadid imanak. Maksudnya perbaharukan iman kamu untuk kuatkan ruh kamu. Dia dalam istilah ulama-ulama tasawuf, dia ada beberapa istilah yang digunakan. Antaranya qalb, ruh, aql. Jika kita buka kitab tasawuf, dia ada ruh, dia ada al-aql, dia ada al-qalb, dia ada apa dia? Ada an-nafs. Ada 4 yang selalu digunakan dalam kitab-kitab tasawuf. Buka kitab tasawuf mana pun kita akan jumpa kawan. Qalb, apa maksud qalb? Adakah ada beza di antara qalb, al-aqlu, an-nafsu? Jadi ar-ruh. Adakah ada beza 4 ni? Sebagian ulama tidak membezakan. 4 ni sama. Sebahagian membezakan. Antaranya Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu membezakan di antara 4 perkara. Al-qalb. Qalb kalau kita tengok dalam bahasa Melayu kita, maksudnya apa? Hati ke jantung? Hati ke jantung? Kibdah atau tak kibdah? Kibdah atau kibdah? Liver tak tahu. Kibdah atau tak kibdah? Itu qalbun, hati juga. Kita pergi ke kedai minta kibdah kan tak qalbun? Kibdah wahid. Kibdah wahid kan? Qalbun wahid. Qalbun wahid. Kerana satu orang kita ni duk set lah marah ni, atau 3 arah kan? Atau 3 arah. Macam mana? Qalbun dia dah jantung ke hati? Dalam bahasa Melayu kita jantung. Hatinya jantung. Hati itu kibdah, kabid. Kabidun ataupun kibdah. Kibdah tu hati lah. Tapi orang Melayu dia panggil, sebab dia senang, dia sebut sakit hati saya. Dia tak panggil sakit jantung kan? Dia sakit jantung saya tak. Kamu buat ni tu kat saya sakit jantung. Orang nak hati dia. Dia sakit hati. Maksudnya baik, jadi qalbun maksudnya jantung. Nampak? Alhamdulillah, tak apalah. Kita tak bincang jantung ke hati ke apa. Tak apalah kita panggil dah dengan hati, dengan bahasa Melayu kita. Baik. Kalau kata seorang ni yang dimaksudkan dengan qalbun di dalam kitab tasawuf, adakah qalbun yang ada depan mata kita? Kalau kita bedah, nampak jantung. Adakah tu qalbun tersebut? Jadi qalbun mana satu yang dimaksudkan dalam kitab-kitab tasawuf? Yang jantung mana tu? Qalbun mana? Hak dalam dia kan? Hak dalam dia. Sebagai ulama kata qalbun sawnabari dibalik. Qalbun sawnabari atau hati sanubari. Dia tak jemaah ada jantung sanubari. Hati sanubari. Haduk dalam hati tersebut. Jantung tu lah. Yang duduk dalam tu sungguh, yang tidak dilihat dengan mata kasar kita, tapi dia memberi kesan kepada pembentukan jiwa seseorang. Kalau baik, baiklah dia. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Tidak. Ala apa ni? Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb. Nampak tak? Ala wa hiya al-qalb. Kembali kepada mana? Al-qalb. Jantung kita. Baik, kalau kata orang ni dia ada sakit jantung, jantung berlubang, kemudian dia kena bedah, kena buang jantung tadi, tukar jantung orang lain pula, jantung lembu. Boleh ke? Payah. Babi ni babi. Jantung babi ambil, tukar pun jantung orang. Kalau tak silap saya, babi dengan manusia di dalam anggota dalam badan itu lebih kurang sama dengan manusia gitu.
Jadi muka dia tak sama. Bahagian dalam dia memang sama. Dia tak? Jadi kalau ditukar antara jantung babi dengan jantung manusia, boleh jadi tak? Boleh tak dengan perubatan? Boleh tak? Boleh kan? Untuk nak faham semua tu kan? Okay, kalau dah ditukar jantung babi, na'udzubillah min dzalik, orang ni accident, jantung dia tercabut, cari tak jumpa. Tapi hidup elok. Okay, nah? Ambillah jantung babi ni kan. Dah tahu nak cari jantung lembu, apa ni, lembu pun tak apa. Babi lah tak panggil lah. Jadi buahlah jantung babi dalam badan. Adakah lepas tu terus tukar jadi babi baru? Jadi tak mana hati sanubari dia tu. Adakah hati sanubari dia hilang tu pergi ke tempat lain? Atau macam mana? Ni kata ilmu yang payah sangat untuk dikaji dan kemudian untuk kita lihat. Mana tak pasti benar ni adalah rahsia Allah Ta'ala. Nampak tak? Malah sebahagian ulama membincangkan berkenaan dengan ruh. Ruh tu di mana? Adakah ruh tu di jantung? Atau ruh tu di otak? Atau ruh tu di mana-mana? Kalau hilang ruh tadi daripada badan, maka akan hilang kekuatan pada badan tersebut. Kemudian badan akan jadi keras. Darah pun hilang. Di mana darah? Wallahu'alam. Masuk ruh, ada darah lagi. Gina tu. Hak ni orang panggil, walaupun kamu doktor, kita pun pening kadang-kadang. Bila kita doktor, mengaji pakar dalam bahagian kedoktoran, tapi dalam bahagian roh, jam kita. Dalam bahagian roh, orang ni kita jadi heran tengok bila manusia ni kalau ada roh dalam badan dia terus boleh bergerak, dan darah dia pun boleh mengalir dengan elok, dengan aturan yang sangat hebat. Keluar saja roh, habis. Darah tu tak tahu pergi ke mana, pucat. Kecuali orang yang mati jalan Allah Ta'ala. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, mereka seolah-olah ada darah lagi dalam bahagian badan. Cuma roh tak ada. Tidak. Jadi macam mana? Roh tu bagi rahsia Allah Ta'ala. Rahsia roh. Rahsia alam roh yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kata nak dibincangkan bab roh ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kata apa? Berkenaan roh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Bila ditanya kepada kamu wahai Muhammad berkenaan dengan ruh, katakan ruh ini adalah daripada urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak berikan kepada kamu semua ilmu melainkan sedikit sangat berkenaan dengan ruh. Sikit tu pun, sikit tadi ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Ar-Ruh, Kitab Ar-Ruh. Kitab dia terbayani kalau terjemah. Hak terjemahan terbayani. Hak yang tak terjemah terbayani lebih banyak. Nampak? Terbayani bincang bab ruh tadi. Pening kepala baca. Tentang apa pun tak tahu. Tentang pasal rahsia ruh. Hak tu yang sedikit saja ilmu yang Allah Ta'ala beri. Bila sebut tarbiyah ruhiyah, jadi dia kait dengan roh. Kita nak bina roh ni, dah lah benda tu payah nak faham. Tak tahu roh ni duduk di mana. Kalau tarbiyah jasadiah boleh, masuk askar kan, suruh lari golek-golek, tarbiyah tu. Kita duduk dalam majlis, duduk dalam program, dengar ilmu, itu tarbiyah akliyah. Tarbiyah akliyah untuk nak tambah kita punya saqafah kita. Duduk dalam majlis pengajian, kita Allah nak tarbiyah sebagai seorang doktor yang hebat, maka kena masuk kuliah perubatan, mengaji dengan orang yang hebat-hebat juga. Baru dia akan, otak tu akan terbina dengan tarbiyah akliyah dia tadi, baru akan jadi doktor. Roh ni benda yang kita pun tak tahu. Sama juga dengan akal. Tapi kita nampak bila mana seorang ni makin naik dia punya umur dan juga dia punya pengetahuan dia, makin akal dia makin bijak dan makin matang. Lagi banyak masalah yang dia temu, lagi banyak cara penyelesaian yang dia akan cari untuk nak menguatkan otak dan akal dia. Jadi juga roh. Roh juga perlu lalui benda-benda tersebut. Dia perlu ada halangan, perlu ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dorongan. Kena ada dorongan. Kena ada apa lagi? Kena ada apa lagi? Dorongan, larangan,
kan sama orang kan. Tapi ala kuliah tu lah nak dibincangkan panjang. Sebab tu bila sahabat-sahabat suruh saya bincang bab tarbiyah ruhiyah lagi. Benda ni kita nak bincang secara detail. Saya nak bagi tahu hak tu dulu sekadar yang permulaan. Yang lebihnya kita nak buat kan ni. Kita nak kena tengok dalam hadis dan dalam Al-Quran Karim cara macam mana Nabi SAW menyusun dan juga membina tarbiyah bagi ruh para sahabat Nabi SAW untuk menjadi satu generasi yang sangat hebat. Selain daripada pembinaan tarbiyah iman tadi. Baik. Lepas tu kalau dia kata antara tujuan tarbiyah ruhiyah kita apa? Yang pertama, menjadikan anggota sentiasa merasai akan kebersamaan Allah di mana saja yang berada. Ini dalam hadis yang disebut tadi. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Yang kedua, melahirkan anggota yang ikhlas kerana Allah dalam setiap amalan, perkataan. Yang ketiga, mentaqarrubkan diri dengan Allah Ta'ala melalui zikrullah dalam setiap ketika. Ingat akhirat, berbarui taubat, waraq dalam segala perkara yang syubhat dan haram. Yang keempat, selalu dalam keadaan bermuhasabah terhadap diri sendiri. Semua benda ni main bila mana? Bila mana ruh dia merasakan bahawa perlu untuk dia muraqabah diri dia kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak ada ruh, orang yang tidak ada ruh, yang dia hanya ada jasad dan peribadi saja, maka dia ni tak ubah seumpama kereta yang tidak ada minyak. Kereta tak ada minyak, dia gini-gini, dia gerak ada. Tak ada gerak. Walaupun kereta tu mahal nak pun. Lamborghini, Lamborghini Ferrero Rocher, ya, boleh buka. Orang panggil apa? Dia punya pintu ke tepi tu. Jadi tu nak parking tak boleh, jelah-jelah orang. Parking jelah orang nak masuk tak boleh. Masuk tahu umur. Masuk boleh tak boleh lagi, dia lekat kena kereta orang, rosak kereta dia, rosak kereta orang. Jadi payah. Betul tak? Comel nak mampus kereta. Tekan bunyi macam-macam. Tapi start tak drop. Minyak tak. Jadi macam ni juga orang yang mana kalau kata dia ni badan tubuh elok, comel sungguh, tapi roh tidak ada. Roh tak ada. Jadi rugi juga. Sama juga dengan kereta comel, luar comel, dalam steering tak ada. Steering tak ada, tempat duduk tak ada, muat tak ada. Masuk tengok luar Lamborghini, masuk dalam kosong. Duduk atas lantai. Duduk atas lantai kereta. Kosen tak ada. Minyak pun tak boleh lagi. Jadi kereta lah tu. Tukar kereta tu lagi. Tu besi buruk. Walaupun di luar comel. Orang nak beli tak? Orang tak beli je. Orang tak beli kereta gitu. Orang nak kereta hak lengkap semua sekali. Hak ada tayar elok, 4 biji tayar. Kalau 6 biji tayar. Optimus Prime 16 biji tayar. Lepas tu dia minyak lagi bubuh elok semua. Baru jalan bagi mantap. Minyak pula nak hak yang comel. Hak mahal nak mampu elok macam naik harga tu. Tak mau minyak apa ni, nak RON 97. Tak 95 pakai kereta kancing boleh lah. Kalau di Mesir ni hak jenis 80. Minyak 80. Hak tu motor Bajaj kita tu, Bajaj tak boleh. Bajaj dia mahal sikit. Sebab saya pakai Bajaj. Hojiam. Jenis Hojiam apa semua boleh harga 80. Nampak? Jadi itu perbandingan di antara orang yang hanya sibuk dengan pembinaan luaran, tidak sibuk dengan pembinaan dalam. Ada kereta kita tengok kat luar huduh. Kereta yang huduh kat luar, tak comel langsung. Kereta kurang, Volkswagen lama punya. Tapi kalau buka enjin turbo, nampak? Enjin turbo dalam aircon tu hak yang terbang memang. Tekan gitu kan. Kalau kereta tak buka gini, tekan. Tak. Dah. Allah tak tahu bilanya. Cukup ada. Jadi kalau orang tengok keluar nampak dekat masuk dalam orang tak. Jadi orang ni macam tu juga. Macam tu juga rumah
yang dibina di luar kita nampak comel kat luar rumah. CBD, banglo, ya, corner lot, semua orang masuk dalam, apa pun tak ada, perabot tak ada, dah tak ada perabot, serabut pula tu dengan sawang banyak, apa semua sekali. Ini macam-macam ada dalam rumah tadi yang menyebabkan jadi berserabut pun kalau orang masuk. Tidak. Beza dengan rumah yang kampung kecil saja, tapi bila masuk dalam rumah tadi rasa tenang. Kerana apa? Kerana dalaman. Orang bukan duduk di luar. Orang beli rumah, dia nak tengok keluar kan? Dia beli rumah comel, duduk keluar tengok. Bukan nak duduk dalam. Jadi mana yang kita sibuk? Kita sibuk bina dalam kan dalam? Di luar. Kalau kata boleh bina di luar, kira itu bagus, alhamdulillah. Tanam pokok-pokok bunga bagi elok. Tak apa, bagus. Yang kita heran, kalau dengan pokok kat luar, dalam rumah serabut. Itu tak dengar tu. Macam tu juga kita sekarang. Kita ni lebih duduk kalut tarbiyah kita apa dia? Tarbiyah akal kita, tarbiyah jismani kita. Tidak. Jasmani kita nak kena mesti kuat. Muslim mesti seorang yang kuat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Roh game. Nampak? Roh rosak tu. Tak ada apa. Hanya sibuk dengan luaran yang hebat. Baju mesti nak mahal. Seluar nak yang mahal. Kakis. Baju Orlando. Itu. Spek mata Ray-Ban. Itu. Ada lagi. Ubat gigi Palmolive. Palmolive. Nak hak yang hebat-hebat lah. Hak bahagian luar ni. Tapi mai bahagian dalaman, Allah Akbar. Kalau lah orang ni dia boleh nampak. Kalau kita ni boleh ada transparent, kita pakai spek mata boleh nampak dalaman seorang tadi. Kita akan nampak banyak sawang dalam badan. Sini sawang, sini sawang, sini sawang, sawang. Sawang saja. Kat luar tu nampak comel tak ada. Handsome ni, Allahu Akbar. Semua orang kenal. Tapi kalau boleh lihat dalam dalaman dia, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya kosong. Kosong lagu Najwa Latif. Kosong. Dia. Apa yang masuk tu? Ada kuliah. Itu tujuan kita tarbiyah tu. Tujuan tarbiyah ruhiyah adalah untuk apa? Untuk nak membina dalaman kita biar ada isi. Tujuannya. Sebab apa? Sebab bila kuat yang ni, baru boleh bincang yang amal Islami. Kita kalau kata nak bincang banyak-banyak, kita bagus juga apa susun tarbiyah ruhiyah atau bawa amal Islam. Sebab kalau kita masuk dulu amal Islami atau mau bincang tarbiyah ruhiyah, dia tak taduk. Tahu tak taduk? Orang Kedah kata tak taduk. Tak taduk ni tak kena guru. Sebab dia tak ikut turutan. Dia pergi langkah dulu naik ke atas, lepas tu dia turun balik bawah. Letih. Sebab amal Islami, dia akan dapat hadir daripada hati seorang yang mana dalam hati dia ni, roh dia dah kuat. Jadi bila roh dah kuat, tak perlu disuruh, maka dia akan buat. Roh kalau orang ni dah hebat, maka tak perlu untuk diarah, tak perlu untuk diberikan orang panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, taktib, tanzim kepada dia untuk dia nak hang kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Permulaan gitu. Nabi mula mendidik dulu. Mendidik para sahabat Nabi SAW dalam bentuk mengajar. Okey, ini kena buat macam ni, jangan buat macam ni. Tapi bila sahabat tadi beramal walaupun sedikit dengan apa yang dia dapat, maka akhirnya dia tidak perlu lagi diarahkan oleh Nabi SAW. Seperti mana yang berlaku pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas apa yang berlaku pada dia? Dia kata apa? Karena Nabi SAW, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada Sayyidina Anas bin Malik yang mana perkara tersebut tidak disuruh oleh Rasulullah. Ada tak Nabi pernah kata bila Sayyidina Anas buat satu benda, Nabi kata, "Lima fa'alta dzalik?" "Lima fa'alta hadza?" Kenapa kamu buat benda ni? Sayyidina Anas kata, "Tak pernah pula benda yang aku tak buat." Nabi kata kepada Sayyidina Anas, "Lima lam taf'al hadza?" Kenapa tak buat macam ni? Kenapa dia kata gitu? Satu yang pertama nak tunjuk akhlak Rasulullah. Rasulullah tidak pernah komplain dalam bab duit.
Yang kedua, kata para alim ulama, menunjukkan akhlak Sayyidina Anas bin Malik, yang dia tidak pernah buat benda yang dilarang oleh Rasulullah, dan tak pernah buat benda yang tidak disuruh oleh Rasulullah. Malah kalau Nabi suka benda tu, Sayyidina Anas akan cepat-cepat buat terus benda tersebut tanpa disuruh. Nampak? Kenapa? Kerana ruhnya dibina. Umur kecil lagi waktu tu, 10 tahun. Umur 10 tahun, 15 tahun. Tapi sudah mampu untuk buat benda yang diarahkan oleh Nabi SAW, dan kerana mampu membuat perkara yang tidak diarahkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah suka benda tersebut, maka dia akan cepat buat benda itu. Kenapa? Kerana ruh. Nampak? Dia bila ruh kuat, amal Islami tadi akan mengiring, ikut di belakang. Sekali akan. Nampak? Kita kalau dah amal Islami, kita nak bincang panjang-panjang, baiklah. Kenapa? Kerana kalau roh tidak dibina, hang buat bila majlis 80 kali pun tetap takkan jadi pun. Dia akan main dalam hati dia, berat. Macam nak komplain, macam nak kalau buat satu benda, nak orang nampak dia buat benda tersebut. Kalau orang tak nampak dia buat benda tadi, maka dia akan rasa benda ni, Allah, nanti orang kata tak buat kerja. Semua tempat yang orang buat kerja, semua dia nak kena ada muka dia. Kalau gambar, kena ada juga sikit. Walaupun rambut dia sikit tu rambut saya, nampak? Nak tunjuk ke orang, kata dia buat kerja tersebut. Kenapa? Kerana dia nampak, kalau orang nampak dia buat kerja, baru dia buat kerja, baru dikira dia buat kerja. Kenapa tu? Kerana ruh pula. Tapi nak buat amal Islami, nak buat amal kebajikan, nak buat amal ijtimai, nak kuatkan dengan hubungan dengan manusia yang lain, tapi ruh tidak kuat, maka ketika sebut orang akan nampak lain daripada benda tersebut. Yang sepatutnya kita buat kerana Allah Ta'ala, jadi buat kerana makhluk Allah Ta'ala. Waktu tu akan datang riak, akan datang wujud, akan datang ego, akan datang perasaan apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak orang nampak kita buat satu benda. Baik, cuba tengok. Sebenarnya tarjah ni kena perbarui banyak lagi. Sebab ni bukan tarjah. Hari ni dia macam cerita ni. Betul tak? Komplain pula. Betul tak cik? Betul tak? Ni kalau kata kita tengok lah ni, tarjah ke ni? Tarjah? Tak tarjah lah. Ni dia lebih kepada macam bagi gambaran umum gitu je. Siapa pun boleh baca. Dia kalau betul-betul tarjah, contohnya ambil satu buku ni, ya. Ni tengok, ada tajuk dia, As-Sayri ila Allah, Mu'alajatu Amradin Nafs, Mujahadah wa Arkanuha. Tu baru betul. Tak. Apa maksud sayri ila Allah? Berjalan kepada Allah Ta'ala, apa maksud dia? Maka dibincangkan as-sayri ila Allah tu apa maksud dia. Jadi sebab tu kalau tarbiyah ruhiyah ni, ini bukan hanya satu majlis saja perlu buat. Dia kalau kata yang Syekh sebut di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 7. Ada 7 bab yang utama dalam kitab ni. Jadi seorang kena ada 7 perintah kerja sebelum masuk kepada tarbiyah ruhiyah. Kenapa hang perlu sayri ila Allah tu apa dia? Macam mana kita nak menghalang penyakit hati kita? Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, kita akan jumpa jelas. Itu semua adalah tarbiyah ruhiyah sebenarnya. Buka Bidayatul Hidayah, kita ringkas. Kena belajar kitab tersebut. Nampak? Seorang ahli pejuang Islam yang nak memperjuangkan agama Allah Ta'ala, tak kira bidang apa pun kita para ulama tasawuf patut untuk kita kaji. Karena orang yang tidak ada ruh, yang tidak belajar kitab-kitab, orang yang menulis, yang dia ni ada ruh. Kalau saya bukan doktor, tiba-tiba saya tulis kitab berkenaan dengan kedoktoran, ada ruh tak? Saya dah siapa pun tak kenal, tiba-tiba tulis berkenaan dengan cara menjadi doktor yang hebat. Mah kita tulis cara-cara menjadi doktor yang hebat. Saya pun tulis cara-cara jadi doktor. Kamu kalau nak beli, mesti kamu akan tengok dulu siapa tulis. Kayak itu. Kan kita tengok tajuk je, tak tengok siapa tulis. Kita ni memang hebatlah, unzur ma qala wala tanzur man qala. Tengok siapa yang berkata. Apa yang dikata, jangan tengok siapa yang berkata. Tengok keadaan jugalah. Ayat tu nak gunakan semua benda. Tak. Kena hak tulis tu mangkuk gila babi ni kan? Tak gila kita. Maka kita tengok juga siapa yang tulis. Jadi perkataan unzur ma qala wala tanzur man qala tadi ni bukan guna pada semua keadaan. Ada keadaan-keadaan tu.
Jadi kalau kita baca kitab-kitab tasawuf yang dikarang oleh ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama dalam bidang ruh, maka ketika tersebut kita akan nampak macam mana yang dia nak sampaikan, benda apa yang dia nak sampaikan, dan macam mana dia telah lalui jalan untuk nak menyelamatkan jiwa dan peribadi. Al-Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin selepas mana beliau melalui jalan mujahadah nafs yang sangat kuat. Kan Imam Ghazali, kalau kita baca kisah hidup dia, macam mana dia tarbiyah ruh dia selepas mana memegang jawatan sebagai ketua ulama di Nizamiyah, yang di bawah pemerintahan Nizamul Muluk waktu ketika tersebut di Baghdad. Jadi bila dah dilantik menjadi ulama, ketua ulama pada zaman tersebut, yang hadir dalam majlis Imam Ghazali bukan sikit-sikit orang, ramai, ratusan, bukan orang biasa, ulama semua yang hadir. Ulama zaman tu, kurun yang ke-500 ini, dan kurun yang kelima, maksudnya 500 ke atas, ini adalah kurun yang hebat pada zaman tersebut. Hatta Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berpandangan dalam hadis yang Nabi sebut, khairul quruni qarni summa alladhi yarunahum summa alladhi yarunahum. Sebagian ulama kata Nabi sebut 5 kali, khairul quruni qarni summa alladhi yarunahum summa alladhi yarunahum summa alladhi yarunahum summa alladhi yarunahum. Nampak? Jadi sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Nabi. Ini kurun para sahabat. Selepas itu adalah kurun tabi'in. Selepas itu tabi' tabi'in. Lepas itu tabi' tabi'in. Lepas itu tabi' tabi'in. 4 kali. Nah, sebahagian kata gitu. Jadi kurun yang keempat tadi ini adalah kurun Al-Imam Al-Ghazali. Kurun yang hebat, kurun ilmu yang sangat mantap. Dia boleh jadi ketua pada zaman tersebut. Malah Imamul Haramain radhiyallahu anhu pernah kata bila mana Imam Al-Ghazali menulis kitab Mustasfa, kitab usul fiqh. Waktu tu Imam Haramain masih hidup. Imam Haramain tok guru Imam Ghazali. Nah, jadi bila Imam Haramain membaca kitab Imam Ghazali, kitab Mustasfa tu, apa kata Imam Haramain? Ghazali telah, Muhammad ini telah mengambus aku hidup-hidup. Maksudnya aku ni dulu hidup lagi, dah rasa macam mati dah. Sebab apa? Sebab hebat sangat kitab dia. Tu anak murid, ni pujian guru kepada murid. Hebat. Tapi bila dia lalui zaman kehebatan yang sangat hebat tu, duduk di tempat yang hebat, dihormati, dipuja, disanjung dan sebagainya, maka datang perasaan dalam hati Imam Al-Ghazali, perasaan apa? Perasaan tidak ada apa. Dia sampai satu peringkat dia kata, aku tak ada apa. Yang aku buat semua sia-sia. Dia buka kitab-kitab dia balik, dia kata semua kitab-kitab yang dia tulis ni semua tidak ada apa-apa mana. Akhirnya dia pergi ke mana? Dia pergi beruzlah. Uzlah di mana? Di Masjid Umawi. Di Umawi di mana? Di Syria. Di atas Menara Putih, yang katanya nanti Sayyidina Isa alaihissalam akan turun daripada tempat tersebut. Sayyidina Isa alaihissalam akhir zaman akan turun daripada Menara Putih tadi di Masjid Umawi. Maka Imam Al-Ghazali bermukim, beruzlah di situ, menulis kitab, dan akhirnya siaplah kitab Ihya Ulumuddin. Sesuai dengan nama Ihya, yang menghidupkan ilmu-ilmu agama yang telah mati. Maksudnya dihidupkan dengan ruh yang baru. Nampak? Ini ruh kerohanian. Sebab orang kadang-kadang waktu zaman sebut baca fiqh dengan pandangan fiqh yang hanya melihat kepada dia aja yang betul, orang lain semua tak betul. Imam Al-Ghazali menyaring dengan cara yang baru, bawa datang satu fiqh ruh. Fiqh yang mana membina ruh manusia tersebut. Nampak? Jadi hasil daripada perbincangan dan juga hasil daripada kajian Al-Imam Al-Ghazali sepanjang uzlah tadi, maka keluarlah kitab yang sangat hebat, malah dipuji oleh para alim ulama pada zaman tersebut. Contohnya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi kata, kalaulah tidak ada kitab lain selepas Al-Quran, maka Ihya adalah kitab yang kedua selepas Al-Quran. Betul? Ulama-ulama puji kitab Ihya Ulumuddin. Dan zaman lah, orang zaman lah kata ada Ihya kena bakat. Dalam tu ada banyak ahli maudhu. Baca ta'dil, lepas tu untuk kitab-kitab ulama. Nampak? Jadi tulisan tadi dia hadir daripada mana? Daripada hati. Lepas tu tulisan yang hadir daripada hati akan masuk dalam hati. Sebab tu kita Ihya sampailah kekal. Berapa ratus tahun dah? Sekarang 1434 tahun Hijriah. Imam Al-Ghazali meninggal 505 Hijriah.
505 tolak dengan 1434. Oh. 900 tahun lebih, hampir 1000 tahun. Tapi kitab tersebut masih lagi dipelajari, dibaca, diambil perhatian oleh para alim ulama. Kitab kita kalau kita tulis, nak tanya, siapa nak baca? Siapa nak baca kitab yang kita tulis? Kita baca ni waktu kita hidup, pas kita mati, siapa pertama baca? Daripada kami baca pun kesian kat dia lah. Tengok 20 dengan nak baca kitab, dia tulis kitab dia, lepas tu dia baca ni. Kami pun ikut dia lah, kesian. Lepas tu, dia mati, habis. Habis, kitab tu mati sini dengan dia. Sebab apa? Kerana ikhlas. Kerana kadang-kadang kekuatan penulisan tersebut masuk dalam hati orang-orang yang mendengar dan membaca, tak sampai macam ulama-ulama dulu tu. Nampak? Ini daripada mana? Daripada rohani. Tarbiyah ni yang mereka lahirkan daripada hati mereka, kemudian mereka tulis dalam kitab mereka, kemudian keluar naik ke mereka. Kitab Syekh Sa'id Hawa ditulis dengan hati dan nurani dia, sebagai hadiah kepada pejuang-pejuang agama Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang betul-betul nak berjuang dalam agama Allah Ta'ala, perlu yang pertama sekali untuk dia betulkan adalah ruh. Ini kena betul. Karena kalau ruh kamu tak betul, kamu buatlah macam mana pun, kamu tak akan dapat jalan petunjuk daripada Allah. Buatlah. Dia nak dapat petunjuk daripada mana? Bukan daripada kitab. Bukan hanya banyak membaca kitab-kitab tasawuf menyebabkan kamu akan jadi ahli tasawuf. Mendapat bimbingan daripada guru yang boleh membimbing kamu untuk bertemu dengan Allah, itu adalah jalan yang terbaik untuk kamu memahami jalan roh tersebut. Faham? Kita kalau kata dalam perjuangan Islam, kita ada seorang guru, ketua dalam perjuangan tersebut yang kita akan ikut. Jadi kita kena ikut apa yang dia cakap, selagi mana tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, dan juga pandangan para alim ulama. Tak. Kalau kata salah, mungkin Allah kalau dia alim daripada kita, maka kita kata kemungkinan saya tersilap faham. Jadi kena tanya kepada orang lain dulu yang lebih memahami kalam-kalam alim ulama tersebut. Itu adab untuk kita berbicara. Orang mana dia rasa dia cerdik, ya, dia boleh nak komplain semua benda. Sebab tu yang dia rasa dengan otak cerdik dia, maka dia boleh buat apa saja. Sebab tu orang yang hanya banyak guna akal, otak ni, orang jadi naknya bukan selamat mana pun. Sebab dia rasa dengan cerdik dia tadi, dia boleh untuk nak memilih. Dia rasa dengan bijak dia tadi, dia boleh untuk nak buat satu benda yang baru. Kita kena bawa satu jalan baru kepada orang ramai. Kan? Kerana dia rasa dia cerdik. Tak itu. Padahal kalau cek balik, bodoh yang nak. Bukan cerdik mana pun. Dan kalau cerdik ni bukan mesti power dalam pengajian. Cerdik bukan mesti dia ni orang yang bijak dalam pengajian dia, dapat mumtaz, dapat jain jidan, nombor 1, top 10 dan sebagainya, top 3, top 1, ya? Semua dia. Bukan yang tu nilaian cerdik kamu. Itu cerdik dalam petah aja kamu saja. Dalam petah kamu peperiksaan tadi. Tapi ada orang kadang-kadang dalam bahagian tertentu kamu tidak cerdik dalam bahagian tersebut. Jadi kamu kena untuk nak merendahkan diri kamu. Ni ruh. Ni tarbiyah ruh. Sebab tu bila orang ni dia ada rasa otak dia cerdik, maka dia ada rasa ruh dia juga kuat. Maka dia rasa dia boleh buat semua benda. Tak kena gitu. Sebab kalau orang yang ruh dia kuat, maka dia akan nampak di mana kelemahan diri. Saya lemah di bahagian ni, maka saya perlukan kekuatan di bahagian sekian-sekian. Mengaku kekuatan orang lain itu adalah ruh yang sangat kuat. Kita boleh mengaku orang ni ada kekuatan pada bahagian tertentu yang saya tidak ada kekuatan tersebut. Maka ini dalil kata ruh kita dah dibina dengan cara yang baik. Beza dengan orang yang mana dia rasa dia ruh dia yang kuat, dia ruh paling kuat, otak dia paling kuat, paling cerdik dia lah di dunia ni. Ada orang paling cerdik daripada dia. Kita kena buat barunya, kan? Kerana kita terlalu cerdik, kan? Orang ni tak cerdik sebab tarbiyah tak kuat, kan? Jadi disebabkan main otak-otak gini lah, menyebabkan dia ada rasa ruh dia kuat dan padahal kuat kepala otak apa? Tak kuat kan? Tapi bila sebut kepala otak ni nampak macam kanan, kan?
Tu tak kena tu sebenarnya tu membina roh kat tu kan. Tak pergi jatuh sikit roh-roh yang belagak apa pun. Baik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada satu ayat yang Allah Taala sebut. Ayat ini dalam surah An-Nur, ayat 35 sampai ayat yang ke 37. Cuba tengok Allah Taala sebut. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaytunah la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu narun nurun 'ala nur yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in 'alim. Apa Allah Taala kata? Allah nurus samawati wal ard. Allah yang menerangi langit dan bumi. Kemudian Allah buat perbandingan di antara nur Allah Taala dengan nur yang ada di muka bumi Allah Taala. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Bandingan nur hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah, ini kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah mishkah yang berisi sebuah lampu. Nampak? Sebahagian ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan nur yang kedua ni adalah al-insan. Sebahagian kata petunjuk Al-Quran. Nampak? Dia ada dua pandangan. Pandangan pertama kata Al-Quran. Pandangan yang kedua yang digunakan oleh sebahagian para alim ulama, yang dimaksudkan dengan nur ini masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Jadi zujajah itu adalah apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni, kaca. Nampak? Mishkat tu dia mishkah. Mishkah ni dia macam dengan lampu yang terang tu. Itu mishkah tu dia. Nampak? Fiha misbah, dalam apa ni mishkat sebab mishkat ni dia macam bekah lah. Bekah satu benda. Dalam bekah tersebut ada misbah, ada lampu. Yang lampu tersebut diselaputi dengan zujajah. Jadi mishkah tu kata para alim ulama itu adalah qalbu, hati manusia. Kemudian az-zujajah tadi adalah jasad manusia tersebut. Al-misbah itu adalah cahaya yang keluar daripada hati manusia tersebut. Jadi ini Allah Ta'ala bandingkan dulu. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Geluk kaca itu pula kata Allah Ta'ala jernih terang, laksana bintang yang bersinar cemerlang. Dan lampu itu pula dia kata ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaytunah. Yang mana lampu itu dinyalakan dengan minyak pokok daripada pokok yang banyak manfaat, itu pokok zaitun. Disamakan dengan zaitun pada pokok ni, kerana pokok zaitun kata para alim ulama adalah pokok yang mana dia kata apa sini, zaitunah la syarqiyah wala gharbiyah. Adalah pokok ini adalah pokok yang banyak manfaat, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan saja semasa turunnya, tapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Maksudnya yang dimaksudkan dengan bahasa yang lain, pokok ini, pokok zaitun ni dia duduk di tengah-tengah. Maksud jalan dia jalan tengah. Tidak orang panggil apa? Tidak hanya disinari oleh cahaya daripada gharb dan cahaya daripada syarq sahaja. Dia duduk di pertengahan. Dan pokok ini pula, zaitun ni pula adalah zaitun adalah pokok yang memberikan manfaat yang sangat banyak kepada makhluk Allah Ta'ala. Dia bagi pokok mubarakah, pokok al-mubarak. Sebab tu kata al-Imam Sa'id Hawa, dia kata apa? Disamakan dalam ayat ini, manusia ini, Muslim ini adalah seumpama pokok zaitun yang mengeluarkan manfaat yang sangat banyak, yang dia ni tidak duduk kepada syarq, tidak duduk pada gharb, duduk di tengah-tengah, al-wasatiyah ini. Maksudnya tidak terlibat dengan syarq
Maksudnya tidak dengan golongan syarqiyah. Syarqiyah ni apa? Golongan timur. Golongan timur ni dalam bahasa zaman lah ni orang panggil apa? Puak-puak syarqiyun, mustasyriqin. Mustasyriqin tahu tak? Orientalis. Tidak terlibat dengan orientalis wala gharbiyah. Dan mereka juga tidak terlibat dengan golongan-golongan barat, ilmaniyun ataupun golongan secularism. Tidak terlibat. Dia duduk tengah-tengah. Nampak? Dan kemudian yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun. Nampak? Kemudian dia kata apa? Hampir-hampir minyak itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya walaupun ia tidak disentuh api. Nampak? Dia sendiri keluarkan cahaya dia, keluarkan sendiri dia punya nur dia, walaupun tidak dibakar oleh api-api manapun. Api syarq tidak dibakar, api gharb pun tidak bakar. Dia dengan diri dia sendiri. Nampak? Nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amsal lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Nampak? Kemudian dalam ayat ini juga Allah Taala sebut fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Dan kemudian Allah Taala kata nur, tunjuk Allah Taala tadi di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Maksudnya seorang jiwa manusia yang mana telah baik jiwanya, macam tadi disebut nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha, dan sebagainya ayat tadi disebut. Kemudian fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Nabi kata ada tempat khas untuk membina mereka ini. Di mana tempatnya? Di masjid. Di masjid adalah tempat untuk membina jiwa-jiwa yang hebat. Masjid di sini apa dia? Masjid di sini bukan maksud masjid yang ada menara, lepas tu ada mimbar kat depan masjid tu. Di sini ada tempat untuk membina jiwa peribadi, makan di sujud. Tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta walaupun tempat macam ni. Nampak? Tempat macam ni juga boleh dipanggil sebagai masjid. Masjid dalam segi istilah, dari segi ruh. Maksud tempat untuk kamu bersujud kepada Allah Ta'ala. Walaupun tidak meletakkan dahi di tempat ni, maksud sujud hati kita kepada Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala. Maksudnya, faham? Jadi ini adalah salah satu daripada yang disebut oleh Syekh Said Hawa dalam Tarbiyatul Ruhiyah. Dia kata apa? Ayat ini adalah ayat yang menerangkan jiwa seorang Muslim yang mana ruh dan juga peribadinya ini dibina dalam bentuk yang terbaik. Tidak ada campuran di antara syarq dengan gharb, tidak ada campuran di antara barat dan timur. Dia adalah dengan acuan dan binaan dia sendiri, dan akhirnya dia mampu untuk memberikan sinar kepada orang lain. Yahdillahu li nurihi man yasha. Boleh menunjukkan pula jalan yang terbaik kepada orang lain walaupun dia tidak dibakar oleh mana-mana api. Dia sendiri mengeluarkan cahaya dalam diri dia sendiri. Ini adalah gambaran bagi seorang Muslim yang ditarbiyah, yang orang Muslim yang mana jiwa dan peribadinya adalah jiwa yang suci bersih. Seumpama zujajah tadi, seumpama misbah, seumpama mishkah. Baik. Jadi di sini kalau kata kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau buka surat yang belakang sekali, buka surat 6. Tengok buka surat yang ke-6 disebut apa? Manhaj dalam kita mendidik roh kita. Ada seorang ulama, yakni Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Muhammad bin Hasan Syaibani ini murid kepada Imam Abu Hanifah. Pernah diminta oleh seorang lelaki kepada Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Dia kata, wahai Imam, tolong tulis sebuah kitab tasawuf kepada dia. Kemudian kitab tasawuf. Jadi Imam Hasan Syaibani dia buat apa? Imam Muhammad bin Hasan dia tulis kitab berkenaan dengan muamalah. Kitab jual beli.
Jadi orang ni pun kata, wahai imam, saya minta tulis kitab tasawuf, bukan kitab jual beli. Kitab jual beli ni boleh buka kitab lain lah. Jadi kata Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, dia kata apa? Kalau kamu boleh baik hubungan kamu dengan makhluk dengan jual beli, kamu boleh jaga akhlak kamu dan kamu boleh jaga jual beli kamu tadi tidak berlaku penipuan, menjaga hukum hakam Allah Ta'ala, maka sebenarnya kamu telah mengikut perjalanan besar. Kalaulah Al-Imam Hasan Syaibani, Muhammad bin Hasan Syaibani, dia menyusun kitab berkenaan dengan hablum minan nas tu. Kita kadang-kadang kalut dengan hablum minallah, tapi dengan hablum minan nas kita lupa. Kita dengan hablum minallah kita jaga semayang kita puasa kita, tapi mulut tak jaga dengan kawan-kawan. Hati kita, kawan-kawan kita tak jaga. Tak. Kita tak pernah jaga perasaan dia yang rasa sakit hati bila tengok kita buat maksiat. Tak. Kita seronok buat maksiat, lepas tu bila ditegur oleh kawan kita, maka kita kata pula kat dia, kubuk masing-masing. Nak gaduh apa kata? Kalau nak kena seksa, aku yang kena seksa. Tak ada lah, di Mesir sebut gitu. Sebut itu memang samsing semua. Hak tu dia macam Kamal Ataturk punya perangai. Kamal Ataturk nak mampu pun boleh tunjuk ke langit lagi. Tahu? Kamal Ataturk waktu nak mati, dia boleh tunjuk penumbuk ke langit lagi. Maksudnya nak bergaduh dengan Tuhan. Tak ada masalah dia kata. Nak lawan sampai kemampuan nak lawan. Lari jadi apa? Tak jadi apa? Ingat dia hebat sangat. Ni kita samsing semua. Nampak? Jadi kita ni kadang-kadang sibuk dengan hablun minallah. Bab kita jaga amalan kita dan sebagainya. Sebab tu yang disebut hatta bukan dengan makhluk Allah Ta'ala manusia saja, binatang pun nak jaga. Tak. Seorang perempuan tua, seorang perempuan yang kuat semayang malam, kuat berpuasa pada siang hari, sebabkan tidak menjaga hubungan dia dengan jiran dan juga dengan kucing yang dia ada. Kucing dia tidak lepaskan, dia letak dalam sangkak, dia biar tak bagi makan. Maka Nabi kata-kata hiya finnar, dalam neraka Allah Ta'ala. Walaupun dalam ibadah dia tadi siang malam dengan ibadah. Sebab dia rasa apa? Ini orang panggil orang yang tertipu dengan diri, yang rasa amal ibadah dia tadi ni adalah dengan cara amal ibadah. Yang dia faham amal ibadah adalah sujud, kemudian puasa, buat haji, itu amal ibadah. Dia terlupa rupanya ibadah ni adalah satu konsep yang luas. Mengabdikan diri kepada Allah tadi bukan dengan hanya kita meletakkan dahi kita di bawah. Pak, hati kita rendah, hubungan kita dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain, itu juga adalah salah satu daripada bentuk pembinaan jiwa peribadi kita. Baik. Jadi dalam bab yang persoalan kenal ni, kamu boleh baca sendiri dan kamu boleh lazimkan diri kamu dengan apa yang disebut oleh Syekh Sa'id Hawa dalam kitab, insya-Allah. Jadi saya tak mau cakap banyak. Saya jawab soalan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.